nunggang kereta, eneng sing di ngeterki. Macam-macam cara kita datang ni kerana apa dia? Kerana Allah bawa kita. Tapi kalau Allah tak sudi nak bawa kita, BMW ada sebiji, 2 biji, 5 biji pun kat rumah tak boleh datang kita. Tapi kalau tak ada kereta sekalipun, hatta dalam keadaan sakit dengkul, boleh merangkak kita datang kemari. Seperti mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengetahui besarnya fadilat sembahyang Jumaah ini, nescaya kita datang meskipun dalam keadaan merangkak, meskipun dalam keadaan hujan deras, kita takwa juga. Kerana apa dia? Kerana kita tahu kelebihan untuk apa dia? Kelebihan dan fadilat solat berjemaah, seterusnya datang majlis ilmu ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan insya-Allah. Sebelum kita meneruskan agenda kita, sukalah saya mulakan dengan puji-puji pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat At-Tafrijiyah. Jadi hadirin hadirat yang hafal boleh sama ikut, yang tidak hafal boleh sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kehidupan seharian kita insya-Allah. Jadi hadirin sekalian boleh dapatkan selawat ini di YouTube, di Facebook, di Instagram dan di channel-channel yang lain. Type saja selawat At-Tafrijiyah ataupun selawat Nariyah. Banyak asatizah yang mengalunkannya yang kita boleh amalkan insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, dan hari ini kita masuk bab yang ke-6, iaitu cintakan dunia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bab ini merupakan apa dia yang sangat penting. Kerana apa dia? Kerana semua orang di antara kita ada penyakit ini. Tak kisahlah ustaz ke, tok lebay ke, ataupun siapa saja ada penyakit ini. Cumanya bagaimana kita nak kendalikan dia, bagaimana kita nak kawal supaya diri kita ini tidak apa dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mencintakan dunia. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kata pengarang, maksud cintakan dunia ini adalah dengan adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas mati. Dunia ni apa? Dunia ini adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat selepas mati. Mana apa saja hadirin sekalian yang kita miliki, yang kita kecapi, yang kita kejar, yang mana benda tersebut tidak membawa kepentingan untuk selepas mati, itu dunia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kereta dunia,
Tetapi kalau kita gawa maring masjid, maka apa dia? Maka ia bermanfaat untuk perkara selepas mati. Rumah dunia. Tapi kalau rumah yang kita beli, kita gunakan untuk apa dia? Untuk ingat Allah, untuk qiyamul lail, untuk hidupkan Al-Quran, maka rumah tersebut diberi erti bukan saja dunia, tetapi yang boleh membawa kepada hari akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana dia ada penyakit dunia ini dalam diri dia, maka hidup dia tak akan tenang. Sembahyang tak akan khusyuk. Angkat takbir je, Allahu Akbar, masuk Tesco dia. Bagi salam, keluar Tesco dia. Nak bagi apa dia? Lalai dalam sembahyang dia. Orang yang ada dunia dalam hidup dia, dia akan apa dia? Dia akan pentingkan diri sendiri. Orang yang ada penyakit dunia ni apa dia? Dia akan lupakan orang lain. Dia akan lupakan jiran tetangga dia. Dia hanya pentingkan diri dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ayat daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surah An-Nazi'at ayat yang ke-37 hingga ke-40, yang bermaksud, adapun orang-orang yang melanggar batas-batas hukum dan mengutamakan kepentingan hidup di dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka di neraka jahimlah tempat kediamannya. Na'udzubillah min zalik. Adapun orang-orang yang takutkan kebesaran Tuhannya, lalu menahan diri daripada mengikutkan kehendak hawa nafsunya dengan selalu berada dalam batas-batas ketaatan kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka di syurgalah tempat menetapnya. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala mentionkan kehidupan kita ini apa dia tuan-tuan, yang mana orang yang mana dia mengutamakan kehidupan dunianya, mengikut apa dia? Hawa nafsunya, maka neraka jahimlah tempat dia. Na'udzubillahi min zalik. Adapun orang-orang yang mana dia ini apa dia? Yang menjaga batas-batas ketaatan kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, maka di syurgalah dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hidup ni terlalu singkat hadirin. Pejam celik, patang puluh, pejam celik 60, pejam celik, bimbang tak celik-celik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang pagi petang siang malam golek rezeki, orang cukup-cukup, pirang pinggan arep mangan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita ni cari tanah sampai berekar-ekar, berapa banyak keturunan kita nak duduk, sedangkan penempatan kita yang sebenar-benarnya adalah yaumul akhirah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dunia ni apa dia? Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam bagi orang-orang mukmin. Dekat dunia ni apa dia? Tempat dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya ibadah untuk apa dia? Untuk dia dapat mengecapi syurga yang hakiki besok dekat akhirat. Manakala orang-orang yang mana dirinya ada fasik, ada munafik, dunia ini adalah apa dia? Tempat dia mencari sebanyak-banyaknya harta. Sampai apa dia? Sampai dia lupa bahawa tujuan hidup dia di dunia yang sebenar. Bila apa dia? Bila malaikat datang, barulah kalang kabut. Bila malaikat datang, barulah kalang kabut. Untuk apa dia? Untuk nak sedekah. Masa tu dah tak boleh dah hadirin sekalian. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana ada penyakit cinta kepada dunia ini menjadi apa dia? Menjadi sejuta masalah dalam hidup dia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli qati'ah, riwayat Al-Baihaqi, yang bermaksud kasihkan dunia itu kepala segala kejahatan. Kita tengok yang berlaku di Malaysia ini, yang berlaku di dunia ini, peperangan, penceraian, apa-apa sahaja yang berlaku disebabkan apa dia? Cintakan dengan dunia. Kita tengok macam mana manusia boleh apa dia? Hilang pertimbangan, bunuh sana sini. Kita tengok di hospital macam-macam kes. Bila kita tanya ini kenapa ni meninggal dunia, dicangkulnya sampai mati, kenapa dia? Rebut dengan tanah. Kerana dunia. Ni kenapa ni? Bermati-matian dibunuh ni kerana apa dia?
kerana rebutkan harta. Mak ayah dia meninggal, rebutkan harta. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini maksiat. Bagi orang-orang mukmin, dunia ini jambatan untuk menuju akhirat. Tapi manakala orang-orang yang fasik, dunia ini apa dia? Tempat lubuk untuk apa dia? Memuaskan hawa nafsu. Tapi percayalah hadirin sekalian, nafsu kita takkan mampu dipuaskan. Hidup ni takkan pernah rasa cukup. RM1 cukup, yorak cukup, siti, state, sewu cukup. Kalau anggar kening yo, RM2,000 nampak ada. Kalau dibagi RM2,000, anggar kening yo, RM10,000 katanya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hewan-hewan macam mana pun, kalau hatinya dia sempit, maka apa dia akan merasakan banyak mana pun tetap tak cukup. Tapi kalau hatinya lapang, sedikit pun dia rasa apa dia? Rasa banyak dah. Rumah yang mana sempit, hatinya lapang, merasakan rumah tersebut lapang. Siapa yang dia rumahnya besar tapi hatinya sempit, akan merasakan rumahnya tetap sempit. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita mendamba-dambakan pemuda-pemuda yang mana dia apa dia ahli masjid. Kita hari ini ketandusan pemuda-pemuda yang mana dia menghidupkan masjid. Yang ramai datang siapa dia? Ahli bakal-bakal jenazah kita panggil. RTM kita panggil, rehat tunggu meninggal dunia kita panggil. Mana golongan-golongan muda kita sibuk bermain WeChat, Instagram, Mobile Legend, PUBG, dilalaikan dengan apa dia? Dengan dunia. Dihanyutkan dengan apa dia? Dengan dunia. Anak-anak kita kan main game sampai malam hari, pagi hari. Pukul 2 pagi tak tidur lagi main game. Pukul 3 pagi tak tidur lagi main game. Pukul 4 pagi tak tidur lagi main game. Dunia semua itu. Sehingga apa dia? Bila tidur, dia subuh gajah dia. Pukul berapa bangun subuh? Pukul 11. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini telah apa dia? Telah berjaya mengganggu, goda umat-umat yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah kata apa dia? Ujian bagi umat Muhammad ini apa dia? Kalau nabi-nabi terdahulu ada ujian masing-masing, tetapi ujian umat Muhammad ini diuji dengan dunia. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesenangan-kesenangan yang kita kecapi ini semuanya berbentuk penipuan. Melainkan apa dia? Melainkan takwa. Orang yang ada duit banyak belum tentu bahagia, hadirin sekalian. Orang yang ada anak ramai, bini ramai, harta banyak belum tentu bahagia. Bahagia ini pada apa dia? Pada ketakwaan pada seseorang tersebut. Mana diri dia, hadirin yang dirahmati Allah sekalian? Kalau hadirin boleh rasa kaya dengan apa dia? Dengan bangun malam, alhamdulillah, iman kita apa dia? Iman kita berbunga-bunga kita panggil. Kalau kita rasa kita kaya dengan kita mengaji Al-Quran, maka apa dia? Maka iman kita sedang meninggi. Tapi kalau kita rasa kita miskin dengan tak ada BMW, kita kata, kita miskin dengan tak ada kereta, kita kata, maka hati kita sedang berpenyakit. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang kaya ni paginya sebelum subuh dia dah bangun qiyamul lail, dia kaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun dia bengkas bangun, kemudian apa dia? Pergi solat subuh berjamaah dia. Kaya dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia tak ada apa dia? Dia tak ada kita panggil banglo, kita panggil. Dia tak ada harta banyak dia panggil. Kemudian waktu apa dia? Waktu bila pagi saja dia solat duha pula. Kemudian apa dia? Dia baca Quran pula. Dia kerja dalam keadaan apa? Zikir dia, mulut dia zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikir, selawat, istighfar, memuji-muji Allah, memuji-muji Nabi waktu kerja dia. Bukan dia apa dia? Membawang kita panggil. Membawang tahu, bergosip. Tetapi apa dia? Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak sempat nak bergosip, tak sempat nak membawang. Anak-anak kita tak sempat nak memisang. Pisang dia kata boring, bah boring. Bukan boring, kau ni apa dia? Kau ni hati sunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Taala, sentiasa zikrullah, tak ada boring dalam hidup dia. Kenapa dia? Kerana masanya dipenuhi dengan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadirin sekalian, menganggap dosa ni apa dia?
dosa ni kalau tengok apa maksiat. Tapi para ulama apabila sesaat sahaja lupa Allah Subhanahu wa taala sudah dianggap berdosa bagi mereka. Allahu akbar. Hari ini sekalian hadirin, berapa banyak kita tak ingat Allah pada hari ini. Hari ini hadirin sekalian, kita sudahkah membaca Al-Quran? Baca WhatsApp dah belum? Baca WhatsApp dah ustaz. Baca Facebook dah ustaz. Baca Quran belum lagi ustaz. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, jenuh kita biasa nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dia? Dengan dunia kita yang banyak, setiap sen Allah Taala akan tanya. Butang baju kita berbentuk keris, berbentuk bulan, macam-macam bentuk, Allah Ta'ala akan tanya. Kopiah kita, baju kita, kain kita, Allah akan tanya. Semua Allah akan tanya. Jenuh kita nak ada. Kalau orang yang mana hadirin sekalian, dalam hidupnya mencari dunia, pasti jenuh dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat timbangan dia, bukan timbangan mizan pahala, timbangan mizan yang dia akan tanya. Ni kereta dapat dari mana? Duit dapat daripada mana? Kemana kamu kerjakan? Duit ni kemana kamu kerjakan? Kamu infak ke ataupun kamu berjoli, kita panggil. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hendaklah kita di dunia ini menggunakan dunia untuk apa dia? Untuk jambatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hidupkan dengan Al-Quran. Maghrib sampai Isya, telefon anak-anak kita ambil. Bang, buat sini telefon, buat sini. Ngaji Al-Quran. Kamu ni duk selfie sana, selfie sini. Nak followers, nak pandangan orang. Ingat, seorang tak boleh follow kamu dalam kubur, walaupun berjuta-juta follower kamu. Tapi Al-Quran nak boleh follow kamu dalam kubur, kita kata pada anak kita, hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini dunia akhir zaman sangat mencabar. Dengan apa dia? Dengan medium internet yang di hujung jari. Anak-anak kita bila-bila masa je boleh mengakses benda-benda yang tak baik. Jadi peranan ibu ayah pada hari ini perlu lebih tegas. Dengan apa dia? Dengan memastikan anak-anak kita ini tidak jauh menyimpang. Kita kadang-kadang nak menegah mereka lagi. Tetapi apa yang kita boleh buat? Dengan kita mengawal. Dengan kita apa dia? Bagi jadual. Nak main telefon, nak main game, main. Tapi ngaji jangan tinggal. Solat jemaah jangan tinggal. Kalau tak, abah tak bagi duit top up, kita kata. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita kena tegas. Kenapa dia? Kalau kita biarkan anak-anak kita, besok hadirin sekalian, seorang-seorang dalam kubur ditemani dengan ular dan kala jengking, tanpa teman daripada hadiah terbaik berbentuk doa daripada anak yang soleh. Mana anak-anak? Anak-anak duk main Mobile Legend. Anak-anak tak nak hantar doa pada mak ayah. Allahu akbar. Jadi hadirin sekalian, mana anak-anak cucu kita yang masih lagi kita boleh bimbing, bimbinglah. Hantar anak-anak kita sekolah tahfiz, hafal Quran. Ustaz, anak saya nak bagi yang makan apa? Jangan risau. Itik lembu Allah bagi makan, tak ada SPM. Orang buat maksiat Allah Ta'ala bagi makan, tak ada. Walaupun mereka tak taat pada Allah. Kenapa anak-anak kita yang menghafaz Al-Quran Allah Ta'ala tak boleh jamin rezeki mereka? Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya, pastikan anak kita SPM teruk tak apa, jangan mereka tak boleh baca Quran. Anak kita SPM 11A tapi tak boleh sembahyang, Allahu akbar. Hina kita hadirin dirahmati Allah sekalian. Anak kita bahasa Inggeris laju je cakap, tapi Al-Quran tak boleh baca, jangan bangga hadirin sekalian. Dunia hari ini memandang material, memandang keduniaan menjadi satu tempat sudut apa dia? Satu sudut kebanggaan. Baru-baru ni hadirin sekalian, ada UPSR kan baru keluar kan, dia sebatnya anak dia sampai cerai berai. Dia sebatnya anak dia, dia sebat isteri dia. Sebab apa dia? Sebab UPSR tidak dapat apa yang mak ayah dia hajatkan. Dia sebat apa dia? Isteri dia, dia sebat anak dia, tapi anak dia tak sembahyang, tak disebatnya. Allahu akbar. Hadirin sekalian, UPSR itu, slip UPSR tu bukan tiket lagi nak masuk syurga tau. Tapi solat itu kunci syurga. Mak ayah kena pastikan anak-anak boleh sembahyang. Mak ayah kena pastikan anak-anak mesti boleh mengaji. Ini dah buku latihan dibelinya mahal. Buku rujukan dibelinya mahal.
tuition dibelinya mahal. Bila datang ustaz ngajar ngaji kan, berapa ustaz sebulan? RM50 jual agama ustaz ni, dia kata. Allahu Akbar. Padahal ustaz ni nak boleh bawa kepada dia, anak kita boleh baca Quran kan. Boleh besok kita meninggal dunia ni, ada anak-anak kita yang boleh pegang kitab Yasin kurang-kurangnya untuk bacakan kita. Hari ni berapa ramai anak-anak kita yang boleh baca Quran. Meninggal kita silap-silap dipasang radio je. Dipasang radio MP3. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, tak baca Quran? Tak erti, tak erti. Allahu Akbar. Rugi hadirin sekalian. Biar kita ni berbaloi kat dunia ni. Kita belanjakan duit ratus-ratus ni, ibu-ibu untuk anak-anak kita ni, berbaloi kita berbaloi. Yang mana anak kita ni boleh apa dia? Boleh kembalikan aset-aset yang kita pernah apa dia? Yang pernah kita berikan kepada mereka itu, kita dapat balik semula. Berapa ramai mak ayah yang rasa dia dah beri yang terbaik pada anak. Anak nak apa? Telefon iPhone X dia bagi. Dia bagi top up lagi. Dibelikan aircon, dibelikan wifi, dibelikan kesenangan. Dia rasa dialah mak ayah yang paling terbaik dekat dunia ni. Rupa-rupanya bukan. Ibu ayah yang terbaik adalah apa dia? Dengan memberi didikan yang soleh kepada anak dia. Yang memberi didikan yang baik. Tak perlu modal yang banyak, tak perlu juta-juta, tak payah. Memberi didikan yang baik. Dibawa anak dia pergi masjid surau kan. Ya, bapa hadirin sekalian yang di sini bawa anak-anak dia datang, tahniah saya ucapkan. Ya, yang bawa cucu-cucu datang masjid surau, tahniah saya ucapkan. Kerana apa dia? Dia pelapis pada generasi yang akan datang. Ya, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hadis Rasulullah menyebut pada akhir zaman nanti masjid surau ini dipenuhi apa dia? Ya, hanya megah tetapi kosong daripada hidayah, kosong daripada petunjuk. Megah je masjid akan datang. Allahu Akbar. Ini tanda-tanda kiamat hadirin sekalian. Baik itu hadirin sekalian, kita ajak anak-anak kita untuk penuhkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dunia ini apa dia? Ladang untuk yaumul akhirah. Orang mukmin ni paling senang nak dapat pahala. Hadirin sekalian, kita duduk iktikaf, dengar majlis ilmu ini, senang je dapat pahala. Kita nanti keluarkan masjid, kita baca doa keluar masjid, dapat pahala. Naik kenderaan, baca doa kenderaan, dapat pahala kita. Balik rumah nanti kan kita, bila nak tidur, baca al-mulk sebelum tidur, dapat pahala. Kita baca doa sebelum tidur, dapat pahala. Ambil wuduk dulu. Kemudian kita bangun tidur, baca lagi apa dia? Baca doa lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dapat pahala. Kemudian hidup mukmin ni dipenuhi dengan pahala hadirin sekalian. Susah ustaz, doa-doa tak apa, tak payah susah. Kalau kita mulakan sesuatu, bismillah. Kita akhiri sesuatu, alhamdulillah. Agak mangan, bismillah. Wes mangan, alhamdulillah. Arak ngesek, bismillah. Dah selesai, alhamdulillah. Mudah je hidup ni. Kalau nak susah, ambil kitab, ngapal. Kalau nak mudah, ambil yang mudah. Orang mukmin senang je nak buat baik kalau dia tahu cara dia. Kita mandi kan, baca bismillah. Selesai mandi, alhamdulillah. Pakai baju, bismillah. Buka baju, alhamdulillah. Semua ni hadirin sekalian, orang mukmin senang aja nak dapat pahala sekiranya dia tahu. Ya? Sebab apa dia? Nak membezakan antara diri mukmin dan juga bukan diri orang mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang mana dia bukan mukmin, dia mandi juga, kita mandi baca doa. Orang bukan mukmin, dia makan juga, kita makan baca doa. Orang bukan mukmin, dia pergi kerja juga, kita pergi kerja baca doa. Orang lain naik kereta, kita naik kereta, tapi kita naik kereta baca doa. Nampak tak? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau mulut kita ni sentiasa dengan doa, Allah akan pelihara diri kita. Jalan-jalan hidup kita, Allah akan pelihara. Allah akan mudahkan rezeki-rezeki yang halal pada diri kita. Orang yang mana dia ini, mulut dia ni hadirin sekalian, jauh daripada zikrullah, hati dia, apa dia? Penuh berpenyakit. Hati dia tak ingin nak sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin hadirin sekalian, boleh bunyi je kalimah Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hatinya. Ulama ni hadirin,
bila dengar je bunyi azan, seolah-olah malaikat Israfil sedang apa dia? Meniupkan sangkakala yang pertama. Hara dunia. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah kehancuran dunia sedang berlaku. Maka semangat dia nak menunaikan sembahyang dengan penuh tawaduk khusyuk. Itu ulama. Bila dengar je bunyi qomat, hadirin sekalian, seolah-olah sangkakala yang kedua sedang dibunyikan. Allahu Akbar. Kita hadirin sekalian, dengar bunyi azan WhatsApp lagi, dengar bunyi azan Facebook lagi, dengar bunyi azan masih apa dia? Lagi sedap kita nak sambung tidur. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu apa dia? Sebab dunia telah apa dia? Telah masuk ke dalam diri kita. Kita dilarang untuk mencintai dunia. Kita dilarang untuk apa dia? Mencintai dunia. Dunia ni kita gunakan untuk apa hadirin sekalian? Dunia ni kita gunakan hanya untuk jambatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut innad dunya mal'unun fiha kullu illa zikrullah wa muallim wa muta'allim. Sesungguhnya dunia ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok, semualah, simen-simen, batu, kopiah, baju, kereta, rumah, tanah, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa dia? Illa zikrullah, kecuali yang mengingati Allah. Kalau pokok-pokok, gunung ganang ingat Allah, tidak dia apa dia? Tidak dilaknat oleh Allah. Kita yang sentiasa ingat Allah tidak dilaknat oleh Allah. Wa muallim wa muta'allim, dan orang yang apa dia? Orang yang mana dia belajar dan juga mengajarkan ilmunya. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dekat dunia ni biar kita tahu tujuan hidup kita. Ini dah orang kahwin, kita kahwin, orang cerai, kita cerai, orang cari rezeki, kita cari rezeki. Biar kita ada tuju dalam hidup kita. Mu ni mat, cari rezeki nak buat apa? Cari rezeki yang halal ini untuk apa dia? Untuk aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit ini sebahagiannya untuk aku zakatkan, untuk aku infakkan, untuk aku sedekahkan, untuk tempat aku yang kekal selamanya di yaumul akhirah. Dan selebihnya untuk apa dia? Untuk keperluan duniaku, untuk anak-anak isteriku. Ini orang mukmin. Dia tak gunakan dunia ini sepenuhnya, duit itu untuk apa dia? Untuk memuaskan nafsu dia. Buat apa ni mat? Nak buat apa? Beli kereta baru. Buat apa mat? Kita ni nak beli rumah baru, nak beli rumah kebahagiaan orang lain. Melalui itu dia akan mendapat kebahagiaan. Bila dia tengok kan, bila dia tengok orang-orang yang diinfakkan tersebut dah makin senang sikit, dah tak susah macam dulu, kita boleh bahagia ni. Dijualnya semua. Orang Melayu, orang mak ayah dulu ni kan, sayang tanah ni, jangan dijual walau apa pun berlaku. Tapi dapat dekat anak-anak muda sekarang, senang aja dia nak jual. Kenapa dia? Kerana dunia ini bila dah dicinta, cinta dunia ini, cinta orang kata apa dia? Cinta ini orang lama kata cinta itu buta, kita panggil. Orang lama kata cinta itu buta. Tak nampak kebenaran. Yang penting nak